Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama dengan kita hari ini wawancara eksklusif bersama dengan Ketua Penerangan UMNO Malaysia yang bahagia Saudara Syarif Sophian Hamdan, dan yang kita bawa khas oleh Penerangan UMNO bahagian Ipoh Timur untuk sesi pada petang ini. Alhamdulillah kita akan bertemu ramah sedikit bersama dengan Saudara Syaril tentang isu-isu semasa yang berlaku di dalam negara kita, tetapi dalam bentuk kita bincangkan santai pada petang ini. InsyaAllah. Saya difahamkan Saudara Syarif baru balik daripada Pasir Salak dan Lenggong, dan berada di sana lebih kurang dalam 1 hari atau 2 hari. Dan program yang berbentuk bagaimanakah yang Cik Syarif berlaku di sana? Baik, terima kasih saudara Faizal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada semua penonton FB Live ataupun sesi wawancara yang dianjurkan oleh Penerangan UMNO bahagian Ipoh Timur. Pertama, saya ucapkan tahniah lah kepada Penerangan Ipoh Timur yang timnya cukup mantap sekali. Bukan kali pertama kita bertemu, bukan kali pertama kita berbincang tentang idea-idea program Penerangan Ipoh Timur. Antara bahagian yang aktif yang saya dapat makluman dan juga lihat sendiri gerak kerja. Jadi tahniah kepada semua yang terbabit. Soalan tadi berkenaan dengan lawatan saya lah, lawatan kerja saya ke negeri Perak, di mana saya turun ke beberapa bahagian. Pasir Salak, di mana pertamanya saya melaksanakan program pelancaran gerak gempur pemuda bahagian. Kemudian bersama dengan ketua-ketua cawangan, ketua-ketua PDM 4 peringkat dan juga ketua UMNO bahagiannya Datuk Siti Tajuddin dalam satu sesi penerangan majlis tertutup lah bersama dengan ahli-ahli dan jentera-jentera UMNO Pasir Salak. Kemudian sempat ke kawasan lain, sempat ke Kuala Kangsar petang tadi. Sebelum itu semalam saya juga bersama dalam satu program yang berbeza. Ini yang dalam menjawab soalan saudara Faizal ni, ada satu program yang saya buat bernama Sambung Yang Tergendala. Sambung Yang Tergendala ni satu usaha yang saya dan sahabat-sahabat lain buat untuk menjalankan program yang mana kita tidak hanya bersama dengan ahli parti, tetapi bersama dengan rakyat dan pengundi. Saya melaksanakan malam semalam alhamdulillah di Sungai Siput, di mana program tu secara ringkas kita membentang cadangan-cadangan idea dasar yang barangkali boleh kita garapkan sebagai satu tawaran kepada pengundi sewaktu kita bertemu ataupun sewaktu kita berkempen besok untuk PRU 15. Tapi sebelum kita sampai ke tahap tawaran, kita perlu mengumpul maklum balas, mendapatkan feedback daripada rakyat sendiri. Jadi idea yang saya bawa, idea jaminan pekerjaan. Jadi dalam sesi Sambung Yang Tergendala tu kita buat cara yang lain, bukan style UMNO yang biasa, tapi sesi town hall yang mana saya bentang data, saya bentang cadangan bersama dengan kawan-kawan lain, dan kita dapat maklum balas bukan hanya daripada pimpinan UMNO, tetapi sama penting daripada rakyat yang bukan ahli. Jadi program macam tu pun kita buat. Kemudian hari ini sebelum sampai ke Ipoh ni, beberapa lagi siri program lain di Kuala Kangsar macam saya sebut, di Lenggong, kawasan MB sendiri, bila mana kita santai lah bersama dengan pemuda. Jadi panjang sikit jawapan saya, tapi rumusannya program-program saya laksanakan, satu jenis program adalah program penjelasan penerangan kepada ahli dan jentera. Kemudian ada program santai. Kemudian ada juga program-program yang mana bukan menjurus kepada ahli dan jentera semata-mata, tetapi menjurus direct kepada rakyat. Jadi acuan program-program macam ini yang saya secara peribadi minat buat, dan insya-Allah akan diteruskan di kawasan-kawasan lain juga. InsyaAllah. Itulah sedikit sebanyak lawatan yang Cik Syarif pergi tadi. Kita rasa program yang dibuat di sana dapat sambutan yang baik. Dan kita sentuh balik, baru-baru ni alhamdulillah kita baru je selesai Mesyuarat Agung Tahunan PAU yang berlaku di PWTC, dan kita bincang pasal pasca PAU 2020. Daripada sudut kita rasa yang kita berlangsung, ucapan daripada perwakilan dan komen-komen daripada netizen luar, pandangan saudara saya tentang penerimaan akar umbi dan juga peringkat ketua-ketua bahagian. Baru-baru ni pun kita ada dengar cerita hangat tentang dua ketua bahagian yang rasa famous di Malaysia ni.
Bagaimana rasa? Apa pandangan saudara Syarif? Pandangan saya, Pimpinan Agung kali ini bukan hanya normal baru dalam bentuk kaedah melaksanakan mesyuarat ataupun persidangan di mana ada separuh fizikal, separuh maya, tetapi juga agak istimewa dalam beberapa ketetapan asas parti yang tidak lagi sepatutnya dipertikaikan. Ketetapan asas yang kita boleh tengok dalam usul adalah mengabsahkan keputusan mesyuarat MKT sebelumnya, iaitu tidak ada kerjasama bersama dengan PPBM sewaktu PRU15. Kemudian ada juga ketetapan untuk kita mendukung Kerajaan Perikatan Nasional ini dalam usul tu sehingga Parlimen dibubarkan. Meskipun begitu, dalam ucapan-ucapan perwakilan ataupun jurucakap negeri timbul satu persoalan yang diulas oleh Timbalan Presiden dan Presiden dalam ucapan-ucapan penangguhan, di mana perwakilan juga nampaknya memberi bukan nampaknya lah, jelas memberi satu option kepada MKT, Presiden dan MKT, untuk menentukan bila tarikhnya untuk kita tarik sokongan daripada Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi ini adalah satu kemaskini kepada stand UMNO. Kalau sebelum ini stand UMNO adalah kita akan bersama Kerajaan Perikatan Nasional sampai bubar Parlimen. Kalau kita tahu Parlimen bubar tu bila, mudah sikit. Kita boleh tentukan masa ni. Kalau kita rasa yang mungkin bukan kita saja satu pihak yang boleh menentukan bila Parlimen dibubarkan, maka seolah-olah kunci untuk kita tarik itu berada di tangan orang lain. Betul. Sebab orang lain yang akan menentukan ataupun mempunyai pengaruh besar lah. Boleh kita katakan lebih besar daripada kita lah pengaruhnya untuk menentukan bila Parlimen itu dibubarkan. Maka kunci berada pada dia. Selagi Parlimen tak bubar, selagi itu kalau ikut usul yang asal, UMNO akan bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional dengan penghujung PAU yang mana nampak nadanya jelas. Kita minta balik kunci itu. Jadi kunci berada di tangan MKT untuk menentukan bila tarikh yang sesuai untuk kita tarik sokongan daripada kerajaan. Jadi arahan untuk tarik sokongan itu belum keluar lagi. Ada cadangan-cadangan tarikh. Ada yang kata Ogos, ada yang kata hari ini, ada yang kata selepas Ogos, ada yang kata sebelum Ogos. Pandangan semua ini diraikan, tetapi akhirnya keputusan tu mana? Keputusan tu akan datang dalam MKT. Jadi pandangan saya bila ada polemik selepas PAU ini, saya sedikit kesal sebab saya rasa secara peribadilah, saya pun bukannya banyak sangat pengalaman, anak anda lagi dalam parti. Cuma saya mengharapkan dalam segala perbezaan pandangan, kita menjurus balik kepada keputusan parti. Keputusan parti clear. Tunggu mesyuarat MKT ataupun tunggulah bila-bila masa Majlis Tertinggi nak buat keputusan tersebut. Dan saya yakin apabila perkara itu dibahaskan, dan saya bukan cakap bila benda itu akan dibahaskan, tapi bila mana benda itu dibahaskan, tentunya kita akan berbahas dan akan ada perbezaan pandangan. Tapi bila ada keputusan yang akhir, kita yakin bahawa sesiapa yang berkepentingan, baik ahli parlimen, baik pengurusi GLC, baik menteri, timbalan menteri, akan akur kepada keputusan parti. Tapi keputusan itu belum dibuat. Arahan itu belum dikeluarkan. Jadi saya pun tak setuju kalau kita nak label orang sebagai macam-macam label lah yang tak manis bagi saya. Jadi kena ada ketenangan dan melihat sebenarnya apa keputusan parti, dan kita tak mendahului keputusan parti, tak lebih tak kurang. Terima kasih. Sebelum itu, daripada tuan-tuan dan juga anda yang sedang menyaksikan program ini di Facebook, kita harap pada anda semua yang sedang menantikan, tolong like and share agar maklumat ini kita dapat sebar-sebarkan kepada kawan-kawan kita, ahli-ahli kita, dan juga yang pentingnya yang menyokong kita daripada luar sana. Okey, kita bincang pasal hubungan kita tentang dalam peringkat Barisan Nasional. Jadi parti-parti komponen kita, MCA, MIC, dan saya baru ni kita lihat pengurusi MIC sendiri ada mengatakan cenderungnya mereka untuk menyokong Perikatan Nasional. Apa pandangan dan rasanya, adakah mereka ni akan tidak bersama lagi dengan di peringkat Barisan Nasional? Ini memang satu soalan yang menimbulkan keresahan di kalangan orang UMNO. Sebab bila timbul soalan adakah MCA MIC akan bersama dengan UMNO,
bermakna sebenarnya UMNO itu committed kepada Barisan Nasional. Kalau kita tidak committed pada Barisan Nasional, kita boleh egois. Ya. Kita boleh katakan ayat-ayat tak manis tentang dua kawan kita yang lain di Semenanjung lah, belum kira PBRS. Yang mana kita boleh kata, kenapa tidak UMNO saja yang pergi. Pergi sini. Tapi kalau orang UMNO sendiri sebenarnya mahu ataupun risau tentang kemungkinan-kemungkinan yang seperti mana saudara sebut tadi, bermakna UMNO committed pada BN. Jadi saya ambil perkara itu sebagai positif. Tapi soalan asal tadi, adakah parti-parti komponen lain ada niat nak berpisah daripada BN dan sebagainya? Saya secara peribadi rasa tidak, dan saya harap sangatkan tidak. Ya. Dan saya bercakap ni selaku ketua penerangan UMNO, saya bukan ketua penerangan BN ni. Ya. Tetapi bagi saya UMNO ni sinonim dengan Barisan Nasional. Betul. Kita tak pernah memerintah sendiri. Waktu kita glamour dan gemilang pun kita tak pernah memerintah sendiri. Kita sentiasa dalam perikatan yang asal maupun Barisan Nasional selepas tahun 70-an. Dan saya rasa formula dan acuan itu memang formula yang terbaik untuk Malaysia. Betul. Dan walaupun kita adalah parti Melayu, kita adalah parti yang nak melihat Melayu memimpin, tetapi kita tidak sekali-kali pun merasakan bahawa kita nak menjadikan kerajaan ni kerajaan UMNO mutlak. Tidak. Sekali-kali pernah dalam sejarah kita nak buat perkara tu. Walaupun time tu kita kuat Waimah zaman 70-an, Waimah zaman Pak Lah term yang pertama 2004, di mana kita menang dengan cukup besar dan selesa. Still kita bagi ruang, kita bagi peluang, dan kita memang nak, bukan setakat bagi ruang, memang kita nak dalam satu keluarga majmuk yang besar. Saya tak rasa MCA dan MIC akan lupa tentang perkara tersebut, sejarah kita bersama. Saya tak rasa MCA dan MIC, apa saja perbezaan pandangan dalam Barisan Nasional, akan menganggap bahawa persahabatan dengan UMNO ini adalah persahabatan biasa-biasa. Jadi kalau dalam keadaan itu mereka mengeluarkan kenyataan-kenyataan tertentu, andai kata mereka menjemput orang-orang tertentu untuk bercakap dalam perhimpunan agung mereka, dari satu sudut kita kena faham bahawa itu adalah posturing, political posturing kalau bahasa Inggerisnya lah. Mungkin ada yang mereka nak cuba sampaikan, ataupun bagi mereka itu adalah floor mereka, hak mereka untuk menjemput sesiapa. Itu adalah hak mereka untuk berucap macam kita juga UMNO. Bila datang pimpinan agung, kalau bukan pimpinan agung ni lah, pimpinan agung ni pesta untuk kita mengkritik Parti Melayu yang lagi satu. Kalau sebelum-sebelum ini, pimpinan agung UMNO ni menjadi satu pentas untuk kita banyak mengkritik parti-parti lain, termasuklah kita menunjukkan semangat keamnoan kita, semangat kemelayuan kita dalam pentas tersebut. Jadi mungkin MCA-MIC pun nak mengambil peluang untuk, saya tak naklah cakap tunjuk belang tapi yalah, dia pun nak kena menunjukkan bahawa dia relevan bagi komuniti dia. Jadi bagi saya ambil pendekatan yang mungkin berbeza sikit, iaitu biarlah kalau dalam pentas dia nak bertindak atau bercakap sesuatu, akhirnya macam mana saya sebut tentang MKT, akhirnya keputusan-keputusan ini dibuat di Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Dan selagi mereka tidak ada langsung bunyi-bunyi kata nak berpisah daripada BN, kalau dia buat langkah-langkah lain yang nak menunjukkan bahawa mereka juga ada stand, mereka juga ada pendirian dan juga ada pandangan tentang isu-isu, sama ada tentang Perikatan Nasional, sama ada tentang hubungan kita dengan PAS, kita ambil positif, itu flow mereka. Tapi kita jangan terlalu khawatir kerana kita berpegang kepada semangat Barisan Nasional, setiakawan dalam Barisan Nasional yang saya rasa cukup utuh. Jadi saya belum sampai satu tahap yang semana saya risau bahawa mereka akan tinggalkan kita, dan kita pun tak mahu mereka tinggalkan kita. Kita nak mereka bersama. Dan kita kena uruskan seperti mana kita uruskan mana-mana konflik dalam Barisan Nasional yang saya yakin berdekat-dekat ni memang ada sebelum ni. Jadi saya tak, insyaAllah benda ni saya rasa tak akan berlaku. Kita tak terlalu kita harap benda ni tidak akan berlaku, sebab hubungan kita pun dah lama dengan parti-parti komponen yang ada sekarang ni. Jadi kita sentuh sikit tentang MN. Saya rasa daripada peringkat luar kita lihat yang peringkat atas pagar, saya rasa orang-orang muda pun banyak menyebutkan tentang MN.
mereka gembira apabila PAS dengan UMNO bersama menubuhkan satu MN. Dan sekarang ni kita bila keputusan yang telah dibuat di dalam persidangan baru-baru ini mengatakan kita tidak akan lagi bersama dengan Bersatu, dan ke manakah MN ni, ke mana dan di mana kedudukan MN ni bersama dengan UMNO. Muafakat Nasional ni nombor satu, seperti mana saya dan pimpinan lain dah banyak kali bercakap, ia adalah satu gagasan yang wujud daripada bawah. Jadi dia bukan satu benda yang di remote control dari atas. So maknanya ada akar yang panjang, mendalam dan berangkai ke seluruh negara, terutamanya di Semenanjung. Ya, betul. Tapi betul, dan saya takkan sugarcoat, bila mana kita buat keputusan untuk tak bersama dengan PPBM, ada komplikasi. Ya. Seperti mana juga keputusan PAS untuk bersama dalam Perikatan Nasional menjadi parti komponen, ada complication kepada Muafakat Nasional. Tak guna kita menafikan complication itu wujud. Tetapi bagi saya, asas untuk Muafakat Nasional ini berterusan dan bukan terhenti setakat ini. Untuk ia berterusan, kedua-dua belah pihak kena menghormati pendirian masing-masing. Dan meskipun akan ada usaha untuk kita mengharap bahawa side lain, PAS mengharapkan UMNO, UMNO mengharapkan PAS, berubah pendirian masing-masing supaya ikut side yang mana kita ambil, masing-masing ambil, akhirnya kita kena terima hakikat bahawa dalam soal pihak ketiga ni, yakni PPBM, UMNO dan PAS tak sama pandangan. UMNO punya pandangan tak mahu bersama dengan PPBM, itu ketetapan parti, kita dah jelaskan awal, tak ada berubah. PAS dah ambil pandangan bahawa dia nak bersama dengan PPBM. Tapi dia tak bergaduh dengan kita ni. Dia tak ada masalah dengan kita. Kita pun di bawah especially dan juga di atas tak ada masalah dengan PAS. Yang menjadi komplikasinya adalah pandangan masing-masing kawan ni, dua orang kawan sahabat ni, tentang orang pihak ketiga ni. Ada seorang nak berkawan dengan dia, seorang kurang sikit. Bagi saya, bila kita terima hakikat bahawa kita boleh berbeza pandangan tentang pihak ketiga ni, maka segala bentuk kerjasama antara dua sahabat yang dah lama terbentuk ini, lama dalam konteks penggal inilah, harus dan boleh diteruskan. Boleh diteruskan sama ada dari segi program. Boleh diteruskan sama ada dari segi kenyataan bersama. Boleh diteruskan sama ada dari segi bincang agih kursi. Sebab UMNO dengan PAS ni no problem. Jadi bagi saya, janganlah disebabkan perbezaan pandangan walaupun besar, tapi hanya satu perbezaan pandangan tentang pihak ketiga, semua benda yang kita bina selama ni kita terus tolak tepi. Itu bukan satu sebab untuk kita lakukan langkah drastik tersebut. Yang akan menjadi komplikasinya, yang saya ingat pihak PAS pun tahu, saya pun ada sebut baru-baru ni, adalah apabila pertandingan ataupun andai kata pertandingan 3 penjuru berlaku di sesebuah kerusi di mana UMNO dah setuju pengagihan kursinya dengan PAS contoh. Jadi UMNO letak calon, PAS tak letak calon, PPBM pun letak calon, PH pun letak calon, PAS tak masuk sebab PAS dah setuju dengan UMNO. Di mana sokongan PAS? Di manakah sokongan PAS dan pengundi-pengundi PAS? Ya, betul. Itu soalan yang saya tak boleh secara terbuka desak PAS. Saya minta maaf kalau kawan-kawan UMNO merasakan, bagi saya tak boleh. Sebab macam mana kita minta PAS respect stand kita, kita pun kena respect juga stand PAS. Jadi soalan yang saya bagi tadi itu memang soalan yang kena dijawab. Tapi bukan tempat saya menjawab. PAS kena jawab. Sama ada dia nak jawab kita dekat dalam mesyuarat MN, sama ada dia nak bagi hint macam mana dia nak uruskan keadaan ini, sebab dia nak berkawan dengan dua-dua. Masalah dua-dua ni bertembung besok. Kira PAS ni nak main dua kolam. Saya rasa istilah begitu. Istilah begitu saya tak mahu ulang. Sebab kita dah sebut perkara ni. Dan orang PAS tahu tentang label yang kita lontarkan terhadap mereka. Tapi saya rasa dalam keadaan suhu politik sekarang ni dah memuncak kembali. Antara tugas pemimpin adalah cuba menenangkan situasi. Kita label dia dua kolam ke, kita label dia apa-apa pun, stand dia tak berubah pun. Betul. Adakah kita untung dengan melabel-label ni? Tak untung pun. Lagi jauh kita daripada dia. Jadi kita dah bincang sama ada tertutup, kita dah bagi kenyataan-kenyataan, cuba nak push sana sini terbuka, still stand PAS apa? Mempertahankan Kerajaan Perikatan Nasional, memperkukuhkan Muafakat Nasional. Itu stand dia. Bukan parti kita untuk menentukan apa yang nak buat. Saya baca dalam satu statement mengatakan mereka ingin membina sebuah jambatan untuk kita menjadi mereka
untuk menjadikan kita Jabatan Perpaduan Ummah yang tak ada kelompok kita orang bangsa Melayu. Kalau dari segi penyatuan ummah dalam konteks yang lebih besar, tak ada masalah. Malah daripada asal Muafakat Nasional, kalau kita baca piagam tu pun, kita memang nak memperbesarkan konsep penyatuan ummah tu, mula dengan penyatuan bangsa dan agama, tapi sebenarnya melangkaui pun kita nak menyatukan rakyat Malaysia. Yalah. Jadi benda ni saya rasa dalam soal tu tak ada masalah. Kalau dia nak menjambatankan antara UMNO dan PPBM, dia boleh cubalah, tapi akhirnya still UMNO punya decision. Jadi bagi saya, macam saya sebut tadi dalam answer ataupun jawapan saya yang sebelum ni, antara peranan pemimpin, especially sekarang, terutamanya sekarang bila banyak sangat statement-statement yang sensasi di media. Saya ambil pendekatan hari ini bila bersama dengan penerangan Ipoh Timur, saya tak nak mensensasikan keadaan. Biarlah orang lain dapat virality, dapat clickbait. Tapi kita punya kerja sebagai pemimpin nak pastikan segala kata-kata kita, segala tingkah laku kita membantu parti kita. Jadi bukan saja kita nak menang sorak, tapi kita juga nak menang peperangan yang sebenar. Dalam hal ini bagi saya, nak menang perang sebenar, kita kena kurangkan musuh. Kalau dengan PPBM ni dah putus lah. Tapi dengan PAS ni, kalau itulah strategi dan taktik yang selama jadi pembangkang kita buat bersama dengan dia, takkan kita nak tambah lagi seorang masalah, satu lagi masalah, seolah-olah kita tak cukup masalah kat depan kita. Jadi bagi saya, selagi benda ni boleh diharmonikan, saya nak cubalah harmonikan. Walaupun daripada awal zaman pembangkang 22 bulan, saya antara suara yang mengatakan bahawa UMNO mesti ada kekuatan sendiri. UMNO mesti tak boleh bergantung harap semata-mata kepada gelombang Muafakat Nasional. Sekarang ni jelas memang kita perlu ada populariti sendiri, tapi at the same time tak perlulah kita buang ataupun tak perlulah kita keruhkan keadaan kalau kita boleh jernihkan. Jadi saya masih lagi ada harapan yang optimistik. Okey, itulah dia tuan-tuan. Penyampaian daripada saudara Syahrir sekali dalam tentang bagaimana kita untuk memperkuatkan lagi ummah penyatuan ini, dan kita rasa kita nak memperkuat lagi perjuangan kita di dalam UMNO ini sendiri. Dan soalan ini soalan yang saya rasa tengah sensasi sekarang ni, yang selalu dibawa. Kita tengok geng payung bawa, geng payung hitam ni lah, geng muda kita bawa tentang penangguhan undi bawah 18 tahun, penganduan umur 18 tahun. Apa pandangan saudara Syahrir dan kesan daripada UMNO itu sendiri di peringkat nasional maupun di peringkat negeri dan bahagian sendiri? Saya akan jawab soalan ni dalam dua sudut. Satu sudut dari segi intrinsik ataupun pegangan saya secara peribadi, apa yang saya sebetul, apa yang saya salah. Itu sudut yang pertama, saya jawab tu dulu. Secara intrinsik ataupun pegangan prinsip dalaman, bagi saya mudah aja. Kenapa saya sokong undi 18 daripada awal lagi. Sebelum UMNO ada pendirian yang rasmi pun saya dah kata saya sokong soal undi 18. Sebab bagi saya, kalau 18 tahun dah boleh buat banyak perkara. Kalau 18 tahun dah boleh dijatuhkan hukuman-hukuman berat seperti mana orang dewasa, maka susah untuk saya percaya atau saya terima sebarang hujah bahawa 18 tahun ni belum cukup matang. Sebab kita kena konsisten. Kalau you kata 18 tahun belum cukup matang, means you tak boleh hukum gantung tau. Kalau 18 tahun yang bawa dah contoh lah, saya contoh sensasi dah. Tapi contoh-contoh lain juga, boleh bawa kereta, boleh kahwin, boleh nikah, semualah. Benda-benda yang kita semua faham. Jadi 18 tahun ni dah capai satu tahap kebertanggungjawabaan dalam semua aspek kehidupan yang lain. Tiba-tiba bab undi tak boleh. Jadi bagi saya konsistensi itu penting. Nombor dua, saya juga rasa bahawa undi 18 ni saya berpegang padanya kerana orang muda 18 tahun ni menghadapi banyak cabaran dalam kehidupan selepas ini. Maka mereka ada hak special case untuk, bukan special case lah, tapi lebih banyak besar hujahnya untuk mereka terbabit dalam siapa yang menentukan siapa yang jadi kerajaan, kerana kerajaan akan menentukan dasar-dasar yang ada efek besar kepada kehidupan dia. Dia ada efek besar juga pada orang yang berumur 50-an, 60-an. Tapi boleh kita argue mereka yang 18 tahun ni lebih banyak panjang lagi hidup dia, insya-Allah, yang akan terkesan daripada dasar-dasar hari ini. Jadi patutnya kita bagi hak. Itu intrinsic argument lah yang saya tak nak panjangkan. Tapi saya nak bagi satu lagi argument, hujah instrumental, iaitu hujah pragmatik. Apa pun kalau saudara-saudari yang tengok FB Live ni tak setuju dengan pandangan saya bahawa undi 18 ni matang. Ada orang cakap 18 tahun ni masih main-main, masih tak ada kematangan.
apa ni yang 21 tahun ke atas pun tak keluar mengundi. Alasan Susah nak keluar mengundi. hujah-hujah macam tu lah ya. Okey, tak apa, saya tak nak argue dengan tu dulu. Saya bagi macam ni je. Kalau kita dilihat tidak mahu menyokong undi 18 semata-mata sebab kita takut orang muda tak sokong kita, bukan yang 18 tahun ni tak mengundi kita, yang 21 tahun sampai 30 tahun pun akan marah pada kita kerana dilihat bahawa kita lari daripada janji yang kita dah buat melalui undi ahli-ahli parlimen, termasuk ahli parlimen UMNO. Jadi UMNO kena menunjukkan bahawa kalau PPBM nak berdolak dalik, kalau pimpinan mereka sekejap cakap A, sekejap cakap B, UMNO nak tunjukkan walaupun kita tak, bukanlah kita kata bahawa semua orang muda sokong kita, walaupun kita tahu mungkin akan ada pihak orang muda yang merasakan bahawa UMNO masih belum reform ataupun UMNO terbabit dalam kerajaan pintu belakang, hujah yang saya tak setuju tapi ada orang percaya. Walaupun itu, kita mesti menunjukkan pada rakyat dan orang muda bahawa kita tak takut. Dan kita kena anggap menyokong undi 18 ni adalah lesen kita untuk memujuk rayu orang muda sokong kita. Kalau kita tak sokong undi 18, kalau kita lihat mungkir janji kita, kita tak ada lesen pun. Kita cakaplah tawaran apa lagi pun, kita cakaplah hujah apa pun, kita tak boleh main game ni. Sebab bagi orang muda, you dah mungkir janji benda yang paling asas. Jadi bagi saya, biarlah kita ada lesen untuk pergi kepada orang muda. Dengan lesen yang saya maksudkan itu adalah menunjukkan bahawa kita committed untuk kita tunaikan janji kita soal memberi hak mereka mengundi. Dan di samping itu juga, adakah kita sendiri dari peringkat UMNO sendiri bersedia untuk menerima umur 18 ini sebagai pengundi? And kena bersedia. Bukan soal UMNO bersedia ke tidak. Kalau rakyat dah bersedia, UMNO kena menyesuaikan diri. Dan penyesuaian diri itu membabitkan banyak faktor. Membabitkan muka-muka yang kita tawarkan dalam pilihan raya, membabitkan tawaran-tawaran yang kita berikan sewaktu pilihan raya, membabitkan bahasa, membabitkan perkataan, istilah, ungkapan yang kita gunakan di media. Kalau kita lontarkan perkataan-perkataan tak manis, agak-agak orang 18 tahun ni boleh terima ke? Tak boleh. Memang tak boleh terima. Jadi inilah maksud saya, kita kena sesuaikan diri. Tapi kalau kita masih lagi dalam kepompong sendiri, kita masih lagi bertindak, bercakap, membawa diri, berpakaian, macam-macam lah semuanya untuk crowd UMNO semata-mata, dan kita yang tak menyesuaikan diri dengan keadaan semasa. Jadi bagi saya, dari segi program kita pun nak kena different. Dari segi cara kita cakap kena different. Dari cara kita mendekati pengundi menggunakan platform-platform tertentu kena lain. Kalau kita masih dalam kaedah tradisi, lepas tu kita nak marah kata orang muda tak mendekati kita ataupun kita tak dapat nak menangkap, salah kita sendirilah. Jadi inilah antara reform-reform. Bila orang cakap reform ni tak semestinya soal calon saja. Betul. Dia lebih rumit daripada itu. Tapi satu cabaran yang saya rasa UMNO kena terima, tak boleh lari daripada ni. Kita boleh lari kejap tapi akhir-akhir jumpa balik. Masalah yang takkan selesai selagi mana kita tak mahu berubah secara mendalam dalam dari segi kaedah dan juga pendekatan kita. Itulah dia ujahan yang diberi oleh Saudara Syarif. Bagi saya pun puas hati mendengarnya. Apa lagi tuan-tuan anda yang berada di rumah dan sedang menyaksikan program ini, dan pastikan anda like dan share untuk kita sebarkan lagi maklumat-maklumat ni kepada kawan-kawan kita, saudara kita yang berada di sana, di luar sana, untuk mengetahui apa yang kita nyatakan di sini. Ini soalan terakhir. Mungkin menyentuh dalam kepribadian Saudara Syarif sendiri. Daripada orang muda sendiri yang memegang jawatan tertinggi di dalam parti, apakah misi dan visi untuk Saudara Syarif membawa UMNO ini dan anak muda menerima kembali pada UMNO itu sendiri? Oh, ini soalan besar ni. Ini soalan terakhir kita lah. Baik. Satu, kita kena, bagi saya secara peribadilah, kalau soalan tu agak personal ya. Satu, tentunya yang depan mata ni PRU15 lah. Ya. So PRU16 tu kita nak menang, kita nak menang seberapa banyak kursi yang boleh. Kalau kita boleh dapat 112 kursi dengan BN saja, cantik. Kalau tak boleh pun at least kita nak jadi blok yang terbesar, supaya kita ada options dan juga kita ada pengaruh yang besar lah tentang apa yang berlaku dalam 24 ke 48 jam selepas PRU tu ya, untuk kita bentuk kerajaan dan kita memimpin. Tapi hujah short term tu ataupun matlamat jangka pendek itu, saya ingat
Saya boleh jawab, orang lain pun akan cakap benda yang sama. Kita nak kena pastikan menang dan sebagainya. Tapi saya juga melihat pembabitan perjuangan khidmat bakti saya dalam parti ni dalam satu ufuk masa yang jauh lebih besar. Dan saya rasa kawan-kawan yang segenerasi dengan saya ataupun yang lebih muda lagi pun ada pendekatan serupa. Kita tak boleh fikir, kalau bahasa Inggerisnya, in 2 or 3 or 5 year horizons. Maknanya jangan fikir ufuk masa tu 5 tahun je. Antara masalah mana-mana parti politik, Ustaz Faizal, adalah kita buat keputusan hanya untuk waktu tu. Kita nampak depan mata benda ni untung, kita pergi. Lepas tu besok benda lain untung, kita pergi sana. Lepas tu tulat kita tengok, oh benda ni dah kena ubah, kena masuk ke option C pula. Tak ada satu strategi jangka panjang. Kalau parti tak ada, mana-mana parti lah, bukan UMNO saja, kalau tak ada strategi jangka panjang yang melihat segala trend perubahan. Tadi dalam soalan sebelum ni kita bercakap tentang trend undi orang muda, tapi ada trend-trend lain, Ustaz Faizal. Ada trend penghijrahan luar bandar ke bandar yang tidak reverse ya. Proses pembandaran ni tidak reverse, tapi berapa banyak kali, Ustaz Faizal, kita dengar, kita sendiri bercakap, saya juga mungkin ada bersalah dalam hal ni, kita bercakap bahawa kawasan bandar ni kita bagi kat MCA lah. Kawasan bandar ni kita lupakan lah. Kawasan Ipoh Timur ni kawasan hitam. So kita biarkan. Kita fokus pada kawasan luar bandar ni, core kita. Berapa lama kita nak fokus pada kawasan tu? Kalau kita dah tahu dalam masa PRU 16, 17, 18, no more lagi dah. Berapa banyak kawasan macam Lenggong yang akan ada? Berapa banyak kawasan macam Pasir Salak yang akan ada? Silap-silap Lenggong dan Pasir Salak pun ada proses pembandaran dia. Berapa ramai pengundi luar yang mengundi di Lenggong atau Pasir Salak yang akan duduk di Ipoh, yang akan duduk di Kuala Lumpur, yang duduk di JB, yang akan balik mempengaruhi mak ayah dia. Benda tu kita dah nampak PRU 14, 13. Tapi kalau kita hanya fokus PRU 15, kita tak risau lagi. Sebab kita yakin ini kawasan kita boleh menang, kita kira. Tapi tak ada strategi untuk memikirkan PRU 16, 17, 18. Sebab itu saya rasa UMNO mesti ada proses yang selari. Satu game ataupun taktik untuk yang kat depan mata. Tapi mesti berjalan seiring satu strategi jangka panjang. Kalau tidak, kita akan capai satu tahap di mana kita hilang relevansi, kecuali di kawasan-kawasan luar bandar, kecuali di kawasan-kawasan 80% ke atas Melayu. Sampai bila kita nak bergantung pada kursi-kursi macam tu sahaja? Tak cukup. Kita dah nampak hari ni. Sebab itu hari ni kita duk fikir siapa yang kita nak kena pakat ni. Sebab kita sendiri belum capai satu tahap macam mana kita dulu dalam tahun 70-an, 80-an, 90-an. Kita yang menentukan. Kita menentukan yang mana kawasan 55%, 50% Melayu, 45% Melayu pun kita boleh menang. Sebab apa? Sebab kita masih dapat keyakinan bukan Melayu. Sebab apa? Bila kita masuk kawasan bandar, orang Melayu bandar, yang kelas menengah ke atas, yang T20 pun sokong UMNO. Sekarang ni berapa ramai? Berapa ramai orang Melayu moden yang kita duk cap dia macam-macam. Kita cap dia liberal, kita cap dia macam-macam label-label je. Label-label yang tak cantik. Berapa ramai grup-grup Melayu ni yang nak sokong UMNO lagi? Kenapa dia boleh berhijrah ke PKR? Kenapa orang Melayu macam ni boleh pergi ke DAP? Kita duk marah dia. Kita duk cakap dia Melayu yang tak ada jati diri lah, apa benda dah. Tapi tak tengok diri sendiri. Ada something wrong dengan strategi kita selama ni yang menyebabkan ada orang Melayu semakin berpendidikan, semakin tinggi tahap pendapatan dia, semakin kurang kebarangkalian dia nak sokong UMNO. Ada something wrong dengan apa yang kita buat selama ni. Jadi bagi saya minat untuk lihat depan mata tu wajib lah. Itu memang kita penjawat parti, kita kena tengok apa goal depan kita ni. Tapi sebagai pemimpin muda yang berumur 30-an macam saya, yang berumur 40-an ataupun adik-adik saya yang umur 20-an, kita wajib fikir dalam horizon yang lebih panjang. Kalau tak, maka kalau kita hanya tengok untuk PRU 15, seolah-olah PRU 15 ini sajalah yang kita nak main. Hanya itu saja. Lepas tu dah tak ada game, lah. Saya rasa itu akan merugikan parti kalau setiap kali kita hanya main short term sahaja. Jadi sebagai pengakhiran, itulah saya mengharapkan PRU 15 ke PRU ada PRU 15 ke tak ada ke, belum ke, sekarang ke, yang penting mesti ada peremajaan dalam UMNO. Sebab peremajaan dalam UMNO ni adalah bagi saya kebaikan untuk parti. Kalau bukan sosok ini pun, kalau bukan saya pun, biarlah lebih ramai orang muda yang boleh mengisi jawatan-jawatan, boleh mempengaruhi pembentukan dasar. Dan sebab itu saya cukup berterima kasih kepada kepimpinan parti yang sudi ambil risiko menantik orang muda ni sebagai ketua penerangan. Hal kerja ketua penerangan satu hal lah.
tapi juga sekurang-kurangnya saya lebih terdedah dan saya boleh belajar juga selok-belok politik UMNO ni bagaimana, benda-benda yang sebelum ni sebagai anak ketua pemuda saya sebagai NKP pun saya belum nampak benda tu. Alhamdulillah, kalau saya tak cukup bijaksana pun kurang-kurangnya dah tambah sikit pengalaman duduk dalam kursi ketua penerangan, duduk di biro pengurusan, duduk di biro politik dan sebagainya. Jadi kalau boleh bukan hanya saya lah, kalau boleh lebih ramai di peringkat bahagian, di peringkat negeri, di peringkat pusat. Sebab macam saya sebut tadi, sebab orang muda ada kebarangkalian lebih besar untuk melihat masa yang lebih panjang. Kalau itu UMNO boleh buat untuk long term strategi dia. Dan boleh fikir tentang long term strategi, bukan hanya fikir untuk 2-3 bulan ataupun 5 bulan nak PRU. Itu saja yang kita fikir. Saya harap kalau benda tu berlaku, insya-Allah ada satu suntikan baru untuk harapan baru. Kita punya parti ni bukan hanya jadi parti yang tradisi, tapi parti untuk masa depan negara. Okey. Tuan-tuan, itulah dia hujah yang diberikan oleh Saudara Syahrir sendiri selaku Ketua Penerangan UMNO Malaysia, iaitu cukup bijak, cukup baik, dan saya rasa kita penonton-penonton yang sedang menyaksikan wawancara ini boleh menerima bagaimana pandangan beliau yang melontarkan idea-idea anak muda yang berjawatan tinggi di dalam parti untuk berkhidmat bersama dengan masyarakat. Dan berakhirlah kita, masa tidak mengizinkan, masa mencemburui kita, 30 minit sekejap saja masa berlalu, dan saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi pada Syed Syahrir kerana sudi bersama-sama dengan kami wawancara eksklusif bersama dengan Biro Penerangan UMNO Ipoh Timur, dan juga ucapan terima kasih sekali lagi kepada kru-kru yang menjayakan wawancara ini. Dan akhir kali ribuan terima kasih kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.